Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas sains Cikgu Suzy. 1.6 Langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. 12 kemahiran proses sains. Semasa di sekolah rendah, kamu dah belajar 12 kemahiran proses sains. Yang pertama, memerhati. Yang kedua, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan akhir sekali mengeksperimen. Kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kita lihat rajah. Kita tengok ada air tertumpah di atas meja. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? So masalah kat sini ialah yang pertama kali kena mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Yang kedua, lepas dah kenal pasti masalah, kita tengok rajah. Tuala kain menyerap air lebih banyak berbanding dengan kertas tisu. Yang kedua, membina hipotesis. Kita bina hipotesis. Kita perlu membina satu hipotesis sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang dikaji. Hipotesis ini perlulah diuji. Dalam rajah ni, hipotesis dia kata kain menyerap lebih banyak air berbanding tisu. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Kita kena kenal pasti pemboleh ubah yang terbabit. Pemboleh ubah ialah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains dan terdiri daripada pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Ini pun kamu dah belajar masa sekolah rendah. Pemboleh ubah yang pertama ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa dia yang dimanipulasi yang kita nak kaji? Yang kita tukar-tukar, ubah-ubah. Yang bergerak balas ialah kita punya hasil pemerhatian. Yang dimalarkan tu yang kita tetapkan pemboleh ubah yang tetap. Seterusnya, merancang eksperimen. Kita perlu merancang reka bentuk eksperimen terlebih dahulu dengan betul. Kita juga perlu memilih bahan-bahan radas yang sesuai untuk eksperimen. Seterusnya, menjalankan eksperimen. Jadi kita menjalankan eksperimen ni untuk menguji hipotesis kita yang tadi. Semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Langkah keselamatan pula perlu untuk menghindari kemalangan. Seterusnya, yang keenam, mengumpul data.
Data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai dengan mengambil kira sebarang ralat atau ralat rawa atau ralat sistematik yang berlaku. Okey, pastikan ukuran diulang-ulang sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang tepat dan jitu. Gunakan jadual untuk merekod data. So, data yang eksperimen yang kita buat tu ulang sekurang-kurangnya 3 kali. Sebab apa? Kita nak dapat data yang lebih tepat dan juga jitu. Okay, yang ketujuh, menganalisis dan mentafsirkan data. So, data yang kita kumpul tadi, kita perlu analisis. So, analisis perlu disertakan dalam bentuk komunikasi yang berkesan seperti penggunaan graf dan juga jadual. Okay, graf dan jadual boleh membantu kita untuk mentafsir data dengan lebih mudah. Jadi data-data yang dapat wakilkan dalam jadual ataupun graf. Okay, ini contoh graf. Okay, yang ke-8, membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan dibuat berdasarkan hasil eksperimen. Sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Kita perlu membuat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. Jika hipotesis kita ditolak, jadi kena buat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. Yang ke-9, okey, dah siap buat eksperimen. Kita perlu menulis laporan. Okey, ketika menulis laporan, semua data dan maklumat penting perlu disertakan. Okey, apa yang perlu ada dalam laporan? Pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah. Okay, masukkan semua pemboleh ubah, kita ada 3 tadi. Kemudian bahan dan radas, prosedur ataupun langkah-langkah eksperimen, pemerhatian ataupun keputusan, analisis dan tafsiran data, kesimpulan. Okey, itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum.